Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Dalam video ini saya akan menerangkan tentang pengenalan kepada Ibrahim Yaakob. Ibrahim Yaakob merupakan salah satu tokoh yang menjadi pejuang tanah Melayu pada satu ketika dahulu. Beliau berasal dari Temerloh Pahang dan Ibrahim Yaakob merupakan salah satu orang yang mula menggerakkan gerakan kemerdekaan tanah air. Meskipun sesetengah pendapat melabelkan Ibrahim sebagai golongan radikal yang berhaluan kiri, namun jasa dan cetusan idea politik Ibrahim Yaakob telah membuka pada ruang kegiatan nasionalisme Melayu. Jika anda terdengar nama Ibrahim Yaakob, mungkin anda akan terfikir tentang pengasas Kesatuan Melayu Muda. Beliau adalah terkenal sebagai pengasas Kesatuan yang merupakan tokoh politik Melayu pertama yang menentang kerajaan penjajah British. Ini menunjukkan pada satu ketika dahulu jasa dan sumbangan Ibrahim Yaakob adalah sangat besar di tanah Melayu. Dengan ini sekian dari saya untuk pengenalan. Salam sejahtera kepada para penonton yang menonton video ini. Nama saya Bunujin dan saya akan membentang berdasarkan Ibrahim Yaakob dari segi aspek sumbangannya. Dengan itu, saya ingin sampaikan 3 sumbangannya yang memberi impak kepada revolusi tanah Melayu. Yang pertama, Ibrahim Yaakob merupakan seorang yang berpandangan jauh dan beliau sudi menyumbang ideologinya melalui aliran akhbar. Antara akhbar yang berkenaan ialah Majlis, Watan Mulia dan Utusan Melayu. Fungsi akhbar-akhbar tersebut sama dengan peranan media sosial pada hari ini seperti Facebook, Twitter dan Instagram. Selain itu, beliau dan rakan-rakannya telah mewujudkan persatuan sulit yang berhaluan sosialis, iaitu Ikatan Semenanjung Melia Borneo pada tahun 1929 yang memperjuangkan gagasan Melia Raya. Gesakan beliau terhadap masyarakat Melayu supaya menubuhkan persatuan kebangsaan Melayu memperlihatkan dirinya sebagai penggerak nasionalisme Melayu di tanah Melayu kerana sudi mencadang cara menyatukan orang-orang Melayu untuk menyelamatkan hak kebangsaan mereka. Seterusnya pada tahun 1939, Ibrahim Yaakob telah menubuhkan secara rasmi Kesatuan Melayu Muda yang terdiri daripada golongan guru lepasan MPSI. Persatuan ini menjurus kepada Persatuan Pemuda Melayu yang berasaskan pemuda-pemuda sedar atau progresif yang dalam lingkungan usia lewat 20-an. Kesatuan ini ditubuhkan bagi mencapai kemerdekaan bagi tanah Melayu melalui penyatuan bersama Indonesia di bawah konsep Melia Raya ataupun Indonesia Raya. Jadi, sama dengan film-film wira seperti Avengers, kesatuan ini memang merupakan sumber inspirasi kepada pemuda-pemuda Melayu pada era itu. Dengan itu, kita boleh melihat dan membuat satu didaksi bahawa Ibrahim Yaakob merupakan seorang tokoh yang sangat berperanan dalam penentangan penjajah dalam tanah Melayu. Itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih. Selamat pagi, saya Vigna dari Kumpulan 1. Hari ini saya akan membentang latar belakang dan kehidupan awal Ibrahim Haji Yaakob. Beliau telah dilahirkan pada 27 November 1910 di Tanjung Kertau, Cenoh, Temerloh, Pahang. Dari segi keluarga berasal dari keturunan Bugis di Sulawesi Selatan. Ayahnya Haji Yaakob merupakan guru agama dan tokoh yang dihormati. Ibunya bernama Hawa binti Hussein. Beliau mendapat pendidikan awal di Sekolah Melayu di Tanjung Kertau pada tahun 1918. Pada tahun beliau telah dipilih menjadi guru pelatih di Maktab Perusahaan Sultan Idris di Tanjung Malim, Perak, di mana disitulah beliau mula didedarkan dengan perjuangan nasionalisme. Meskipun namanya seolah-olah digelapkan, namun jasanya tidak boleh disembunyikan. Profil siang malam untuk menyedarkan bangsanya sehingga diceruguni dan dicurigai
pihak penjajah British melalui Akhbar Majlis, Warta Melaya dan Utusan Melayu. Ini membuktikan Ibrahim sangat mengambil berat tentang nasib bangsanya. Beliau ingin menyatukan Melayu Indonesia melalui gagasan Melayu Raya kerana setelah melihat orang-orang Melayu amat jauh ketinggalan dari segi ekonomi berbanding dengan bangsa pendatang yang dibawa oleh British, terutama Cina. Ibrahim juga terlibat aktif dalam Kelab Melayu Bentong pada tahun 1931 hingga 1934. Pada tahun 1938, beliau Melayu dan beberapa persatuan yang menjadi benar memperjuangkan dan memperkembangkan ideologinya. Jasa Ibrahim yang paling diingati ialah menubuhkan KKM, iaitu parti politik pertama di Melaya, ditubuhkan antara April dan Ogos ketika Ibrahim menjadi wartawan akhbar majlis di Kuala Lumpur bersama rakan-rakannya. Tujuan penubuhan KKM menggabungkan semua orang Melayu tanpa mengira negeri asal untuk mempertahankan perlindungan dan memperjuangkan hak dan kepentingan bangsa Melayu. Orang Melayu ditindas oleh kaum lain dan memperjuangkan kemerdekaan tanah Melayu. Seterusnya bergabung dengan Indonesia untuk mewujudkan Indonesia Raya. Itu saja, terima kasih daripada saya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Hafiz Izwan bin Udin, student ID DM9705, ingin menerangkan tentang kejayaan politik Ibrahim Yaakob. Ibrahim Yaakob adalah Presiden dan pengasas Kesatuan Melayu Muda KKM dan tokoh politik Melayu pertama yang menentang kerajaan British. KKM merupakan pertubuhan bersifat kebangsaan yang pertama di British Malaya. Pertubuhan ini berhasrat untuk menggulingkan pemerintahan Inggeris di Tanah Melayu dengan tindakan keras yang menyatukan Tanah Melayu dengan Republik Indonesia di bawah panji Melayu Raya. Ibrahim Yaakob yang telah menubuhkan Kesatuan Melayu Muda atau nama lainnya KKM, iaitu parti politik pertama di Melaya, ditubuhkan antara April dan Ogos 1938 ketika Ibrahim Yaakob menjadi wartawan akhbar majlis di Kuala Lumpur. Ibrahim Yaakob juga menjuangkan kemerdekaan bersama Indonesia. KRIS dipimpin oleh Ibrahim Yaakob dan Dr. Baharudin Al-Helmi. KRIS ditumbuhkan untuk memperjuangkan kemerdekaan Tanah Melayu dengan Indonesia. Ia adalah pertubuhan nasionalis yang mendapat sokongan daripada pentadbiran tentera Jepun dan dasarnya merupakan lanjutan daripada dasar-dasar KKM, Kesatuan Melayu Muda. Ibrahim Yaakob juga telah membeli iaitu Warta Malaya. Pada bulan April 1941, Ibrahim Yaakob dikatakan telah dihubungi oleh Jepun yang menawarkan wang kepadanya untuk membeli akhbar harian Melayu iaitu Warta Malaya. Ibrahim menerima tawaran itu tanpa diketahui oleh pemimpin KKM yang lain. Telah menjanjikan sokongan KKM kepada Jepun apabila Jepun menyerang Malaya. Warta Malaya menjadi medium propaganda KKM yang secara terbuka menyokong idea kesatuan politik di Tanah Melayu. Tanpa Ibrahim Yaakob sedar, Ibrahim sejajarkan dirinya dengan Jepun dan mencadangkan kepada mereka yang mempunyai akhbar sendiri akan memberikan kepadanya perlindungan yang terbaik untuk menyembunyikan aktiviti mereka sebagai ejen Jepun. Dengan wang yang diberikan oleh Jepun, Ibrahim membeli Warta Malaya untuk digunakan dalam propaganda anti-British. Pendudukan Jepun di Tanah Melayu membawa kepada keruntuhan seluruh rangkaian akhbar Tanah Melayu. Akhbar itu akhirnya dihentikan penerbitannya pada 14 Ogos 1942. Sekian, terima kasih. So guys, next is controversy. So, apa yang tercetus kontroversi yang disebabkan Ibrahim Yaakob ni? First kali di Indonesia ada tercetus kontroversi bahawa timbalan Presiden Indonesia iaitu Adam Malik disyaki sebagai ejen CIA kerana kerap ke Malaysia dan berjaya menamatkan ganyang Malaysia dengan mudah. Dan ada juga
kontroversi dengan tertanya-tanya kerajaan Ibrahim Yaakob sehingga dilantik menjadi Ahli Parlimen Indonesia dan menukar namanya sendiri daripada Ibrahim Yaakob menjadi Iskandar Kamil. Ketika ditemu ramah di Malaysia pada tahun 1973, beliau mengaku bahawa dia ejen kepada British dan Jepun, iaitu Adam Malik tadi tu. Adam Malik tadi mengaku bahawa dia adalah ejen British dan Jepun. Dan pada tahun 2005 ada buku, iaitu buku Mustafa Hussein pada 2005 menuduh Ibrahim Yaakob membawa 2 guni wang dan ketulan emas ke Indonesia pada 1945. Tidakkah macam kita pelik kan? Macam mana Ibrahim Yaakob dapat dapat banyak wang untuk membuka satu surat khabar iaitu Warta Melaya. Tak tahu daripada mana dia dapat duit tu. So mungkin tercetus, sebab itu tercetus kontroversi di mana macam mana Ibrahim Yaakob dapat membuka surat khabar Warta Melaya dan daripada mana dia dapat wang untuk membuka Warta Melaya tersebut. Sebagai seorang guru, Ibrahim Yaakob juga ada menulis sebuah buku bertajuk Nusa dan Bangsa Melayu pada tahun 1991 dan beliau menafikan perjuangan KKM tidak berhaluan kiri dan tidak radikal. Sebaliknya, usaha menerapkan kesedaran cinta agama, bangsa dan negara, KKM adalah anti-British dan anti-feudal. Sebagai kesimpulan, Ibrahim Yaakob merupakan seorang tokoh pada zaman jajahan British yang patut dicontohi semangatnya untuk berjuang membebaskan tanah Melayu daripada penjajahan. Pelibatan beliau dalam politik bermula dengan pelibatan di dalam bidang kewartawanan. Karya ini membawa hasil apabila beliau menubuhkan Kesatuan Melayu Muda pada tahun 1978. Setelah anda mendengar penjelasan rakan-rakan saya tentang kehidupan Ibrahim Yaakob, anda mesti sudah mengenali bahawa Ibrahim Yaakob ini adalah seorang yang mempunyai semangat patriotisme yang sangat tinggi. Segala usaha Ibrahim Yaakob dalam bidang politik adalah untuk kemajuan dan kebebasan tanah Melayu pada ketika itu. Ini mendorong beliau menjadi pemimpin yang radikal dalam memperjuangkan kemerdekaan bagi tanah Melayu. Ibrahim Yaakob sanggup melakukan apa saja untuk mencapai impiannya untuk merealisasikan konsep Melayu Raya. Menuju ke akhir hayat beliau, Ibrahim Yaakob membuat keputusan untuk meninggalkan tanah Melayu dan menetap di Jakarta. Beliau telah menggunakan nama baru di sana iaitu Iskandar Kamil dan meninggal dunia pada bulan Mac 1979 di Jakarta, Indonesia. Sekian saja pada saya untuk kesimpulan.